Welcome to my channel. To search type Uni 2023. If you like my video, please click subscribe once only. Share, like and comment. Thank you for visiting my channel. Bertandang hai datang, bertandang, tandang-tandang selayang pandang. Sedaknya rindu kasih tok datang, datang, rindu gila kami bertandang. Bertandang memandang, mandang, tujuh gunung, tujuh lautan. Tujuh sungai, tujuh banjaran, tujuh lapis langit dan awan. Gemauan, tandang bermadah kami dendangkan.
Itu dia persembahan pembukaan dari SK Kuala Baram 2。哇！是的，我们非常谢谢我们来自 SK 瓜巴朗的一群小学生们非常隆重的迎宾舞，谢谢，再次掌声来谢谢他们，谢谢。Begitu hebat persembahan tarian itu tadi. Dari usia yang muda, anak-anak kita telah didedahkan dan disemai dengan adat, budaya dan seni tradisional agar tidak pupus ditelan zaman. Sekali lagi beri tepukan untuk SK Kuala Baram 2. Nah, itu dah outro persembahan mereka itu tadi.
一个太阳，云中一个姑娘，我要跟你回到你的家乡。卡瓦嘎布就是守护你的天堂，翻越多少山岗，我也不会忘。一路歌声欢唱，一路选择悠扬，我要和你牵手到幸福的远方。你是我的太阳，我是你的翅膀，我们就在天空自由飞翔。一马扎西山，美丽闪亮的太阳姑娘，让我心儿滚烫的姑娘，卡瓦格布的光芒吉祥，我们的相爱地久天长。尼玛扎西山，美丽闪亮的太阳姑娘，让我心儿滚烫的姑娘，卡瓦格布的光芒吉祥，我们的相爱地久天长。是的，掌声谢谢我们妇女组的姐妹们呈现的藏族舞，谢谢。Itu dia persembahan dari kumpulan wanita Sarawak Chinese Association dengan tarian You Are My Sunshine. 谢谢。接下来我们将进行的是我们的传统服装表演。Seterusnya kita akan mengetengahkan fashion show traditional costume yang didahului oleh Suzy Yi. A little bit of introduction. Traditional Chinese clothes were evolution of their long, loose, straight-cut jackets and pants or gowns that reflected traditional Chinese aesthetics, philosophy, and social values as they changed through over 3,000 years of history. The Hanfu, Chongshan suit or Mao suit, Tang suit, and Cheongsam Qipao are the four most distinctive types of traditional Chinese clothing. Hanfu, the most traditional Chinese clothing. The Hanfu, Han clothing, the majority of Chinese are of Han ethnicity, is the oldest of China's traditional clothes. Legend traces it back to over 4,000 years ago when Huang Di's consort Lei Tu made clothes with silks. It was constantly improved throughout several dynasties. Until the Han dynasty, the Hanfu was adopted and vigorously promoted by the ruling class. It then became the national clothing of the Han ethnic people. It also had a far-reaching influence on neighboring Asian countries such as Korea, Japan, and Vietnam. Nowadays, people seldom wear Hanfu except on special occasions such as festivals and weddings, or by young girls who want to show off or taking photos. Type of Hanfu for women and men. Hanfu clothing consists of several parts, including Yi, an open cross-collar garment, Pao, full body garment worn by men, Ru, an open cross-collar shirt, Shan, an open cross-collar shirt or jacket worn over the Yi, Chin or Chang, a skirt worn by women or men, Ku, a type of trousers. So people use various ornaments to decorate their Hanfu, worn on the belt or sash. Give it up for Suzy Yi once again from the Sarawak Chinese Association. Next one, we'd like to invite Doria Zoe Menning Simeon from Daya Association Miri with the traditional costume of the Iban community. Kaum Iban adalah kaum yang tinggal di negeri Sarawak dan mengamalkan banyak budaya yang menarik. Mereka hidup bermasyarakat dan mendiami di rumah panjang diketuai oleh ketua kampung yang dipanggil tuai rumah. Kebanyakan masyarakat Iban sekarang telah menetap di bandar-bandar besar di sekitar negeri Sarawak.
Namun demikian, ciri-ciri asal tradisi mereka tetap dikekalkan. Setiap negeri ada baju tradisional, tak kurang juga dengan negeri enggang, iaitu Sarawak. Pakaian tradisional lelaki Iban dipanggil baju burung, manakala pakaian tradisional wanita pula dipanggil ngepan Iban. Uniknya, baju wanita hampir seluruh bajunya ditenun dan ianya penuh dengan corak yang sangat menarik, bahkan unik. Kita ada aksesoris seperti tanggo atau marik empang. Ini adalah yang diperbuat daripada manik dan dihiasi bobola kain bagi tujuan menutup dada atau baju kecil dan juga kemban. Gubahan marik empang telah menjadi warisan turun-temurun di kalangan masyarakat Iban di Sarawak. Corak tangguh ini dihiasi corak-corak mengikut kemauan masing-masing. Hasil kerja manik, warna yang digunakan dan reka bentuknya dapat membezakan etnik Iban dari etnik lain dengan mudah. Ianya juga nampak seperti rantai besar menutupi dada dan dipakai pada leher. Sugu tinggi ataupun the headgear dipakai di kepala, ianya juga dikenali Tolls Comb, iaitu perhiasan berwarna perak atau silver yang memberi keunikan sendiri dan kilauan yang menarik. Ia adalah kraft tangan yang diperbuat dari corak berbunga-bungaan. Dan pada zaman dulu, sugu tinggi ini diperbuat dari perak, tapi sekarang sugu tinggi diperbuat daripada aluminium bersalut perak. Dalam masa yang sama, Sugatisia ialah perhiasan yang diletakkan bersama dengan sugu tinggi dengan bercorakkan bunga-bungaan. Selain itu, sugu tinggi ini juga disokong oleh sugu pupung supaya tidak longgar yang menyebabkan jatuh dari kepala si pemakai. Dan sementing ringgit, ia merupakan lingkaran tali pinggang atau juga dikenali sebagai gobeng. Ianya diberjuraian ibarat tali pinggang wang. Duit shilling tersebut dicantumkan penuh dan dirapatkan. Pada bahagian atas sekali, duit shilling 50 sen akan dicantum rapat dengan duit shilling yang lain. Manakala yang bawah pula, duit shillingnya merupakan duit shilling 20 sen ataupun 10 sen. Seterusnya, mewakili Persatuan Melayu Miri, Sahima binti Sahbandar. Baju kebaya labuh ini amal mengganit zaman tradisional. Kini menjadi tren yang hangat. Baju kebaya labuh yang mencecah lutut ini sangat klasik dan ayu sekali untuk dikenakan pada pagi raya, kenduri kahwin dan majlis rasmi. Pemakaian ini diserikan lagi dengan deretan kerongsong dan seutas rantai secara umumnya. Kebaya berasal dari bahasa Arab yang disebut kaba, yang bererti pakaian, dan kemudian diperluaskan di Asia Tenggara. Orang yang pertama menggunakan kebaya pada abad ke-15 oleh seorang wanita Indonesia. Bujuk rayu kenang merindu lagu yang dulu di waktu malam bulan purnama angin laut meniup tenang mengatakan sayang berlalu madu bermada sayu lemah mendayu nada rindu Tanjung Katong airnya biru tempat mandi nada jelita semas kampung hai sedang dirindu ini kan lagi hai jauh di mata Tanjung Katong airnya biru tempat mandi nada jelita semas kampung hai sedang dirindu ini kan lagi Itu dia. Seterusnya, Japji Kaur Sangga mewakili Miri Indian Association.
mengenakan pakaian yang dinamakan churidar kurti. It is a traditional Indian outfit typically worn by women. It consists of two main components, the kurti, also known as the kurta, and the churidar. Churidar kurtis are a popular choice among women in India and in other South Asian countries as they offer a combination of traditional and contemporary aesthetics. They are versatile and can be worn for various occasions, including weddings, festivals, parties, and daily wear. The ensemble offers both comfort and style, making it a favorite among those looking for an elegant and culturally rich outfit. Japji berumur 19 tahun, masih muda lagi, mengenakan pakaian churidar kurti dari komuniti India. Seterusnya, mewakili Persatuan Melanau Miri, kita mempersilakan Saudari Nur Mazlina binti Raziz. Baju yang dikenakan adalah melambangkan tradisional baju kaum Melanau dan rekaan baju diubah dalam desain ataupun rekaan yang moden. Corak pada kain songket merupakan bunga bintang pecah 8, manakala warna hitam dan warna merah gelap atau dikenali sebagai maroon adalah berkaitan dengan perayaan dan tradisi budaya kaum Melanau. Nur Mazlina binti Raziz berumur 17 tahun. Beri tepukan kepada Saudari Nur Mazlina dari Persatuan Melanau Miri. Seterusnya dari Persatuan Kedayan Miri, Saudari Kuratuain Damia Muhammad Fadli. Dipersilakan. Wow, ramai peminatnya ya. Macam lambaian Miss Universe pula. Suku kaum Kedayan adalah satu etnik yang didapati tinggal di negara Brunei Darussalam, Labuan, Sabah dan utara negeri Sarawak. Kaum Kedayan memiliki budaya dan pakaian tradisional yang khas. Pakaian tradisional suku kaum Kedayan, Kubamban Bini untuk wanita terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, baju kurung iaitu busana tradisional suku kaum Kedayan untuk wanita, atau Kubamban Bini, yang dibuat dari bahan batik atau sutra atau kain yang berwarna hitam pekat berjalur merah darah. Baju ini memiliki model yang longgar dan panjang hingga telapak kaki. Baju ini juga memiliki motif batik yang khas dengan hitam dan merah cerah. Seperti yang diperagakan oleh peserta Kedayan malam ini,
Lipatan adalah kain panjang yang digunakan sebagai kain pelengkap untuk baju kurung. Lipatan memiliki warna hitam dan merah dan motif yang sepadan dengan baju kurung yang dikenakan. Itulah beberapa pakaian tradisional suku kaum Kedayan Kumbamban Bini. Semua pakaian tradisional ini memiliki ciri khas dan memiliki keindahan mereka masing-masing. Terima kasih Saudari Kuratuain. Seterusnya dari Dayak Bidayuh National Association DBNA, kita mempersilakan Saudari Tania Angelina Derek. Berusia 23 tahun dan merupakan graduan bachelor's dari Curtin University Malaysia. Menanti untuk convocation saja. Dah siap belajar dah. Let us introduce a little bit of the Bidayuh traditional costume. This is the Bidayuh costume. Tania is currently wearing the Bidayuh costume from the Biata subgroup. The Bidayuh tribe has mainly two colors, which are black and white. However, white or silver and gold are added later on. From the top, Tania is wearing a hat called sipia, followed by the necklaces, which are saap, persis panggia, stagan, jipo singgut, berik duit, tambo, which is the bakul itself, gerang tengan, jamuh reking, and gerundung staga. Those are the accessories worn by Tania, representing the Biata Bidayuh community. Untuk pengenal semua, Tania juga memenangi pertandingan Ratu Cantik Bidayuh pada tahun ini tadi yang dianjurkan oleh Dayak Association Miri pada musim gawai yang lepas. Beliau mendapat tempat yang ketiga. Itu dia Tania dari Biata Bidayuh. Seterusnya dari Persatuan Jatimerek Miri, kita mempersilakan Saudari Dewi Murni binti Ismail. Dipersilakan. Ramai peminat juga nih ya. Kita berkongsi sedikit mengenai pakaian tradisional dan kostum tradisional Jatimerek. Baju tradisional Jatimerek mengandungi warna hitam dan warna emas, yang mana warna hitam melambangkan tanah tumpah darah kaum Jatimerek dan juga memberikan makna sumber minyak yang terdapat di Bandaraya Miri yang berkaitan dengan Jatimerek. Warna emas pula memberi makna sumber yang telah memperkayakan Miri dari sebuah kampung nelayan kepada bandaraya yang sangat berkembang maju dan besar. Sikong tutup kepala memberi makna salah satu alat menutup kepala semasa menjalankan pekerjaan hidup bertani, menjadi nelayan, berburu, dan bertanam padi.
Itu dia dari Persatuan Jati Merek MIRI. Seterusnya, mewakili MIRI Punjabi Association, berumur 19 tahun, seorang pelajar, kita mempersilakan saudari Natasha Kathleen Nihei Howden. Wow. Ada api sekali. A salwar suit, also spelled as salwar kameez, is a traditional and popular outfit worn by women in South Asia. It is a versatile and comfortable ensemble consisting of 3 main components: the kameez, the salwar, and the dupatta. Salwar suits are a popular choice for women due to their comfort, versatility, and the wide array of designs and fabrics available. They are worn for various occasions, including daily wear, formal events, festival, weddings, and parties. The combination of the kameez, salwar, and dupatta allows for a great deal of customization and personalization. Once again, from the Punjabi community. Cantik-cantik wanita fashion model kita pada hari ini. Itu dia. Thank you Natasha from the Punjabi community. Next, from the Federation of Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum, Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Saudari Diana Dayang William. Cik Diana Dayang berbangsa Kenyah. Beliau mewakili Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Pakaian ataupun baju tradisional wanita Kenyah mempunyai beberapa corak. Corak yang digunakan pakai malam ini adalah bercorak motif kalung ataupun budan, nama dalam bahasa Kenyah. Selain itu, terdapat banyak aksesoris yang digunakan pakai. Ini adalah aksesoris tradisional seperti topi di kepala dipanggil tapung sek. Tapung sek. Hiasan telinga iaitu manik terjuntai dinamakan ambai, dan 2 buah warna emas dinamakan belawang bituk. Hiasan leher, satu dinamakan uleng bangen dan satu lagi uleng sabu ataupun kabo. Rantai leher dipanggil yang berwarna merah. Tali pinggang dinamakan beteng, yaitu manik kelem belak. Hiasan tangan dinamakan lekok ataupun seleng tulang. Selain peralatan yang digunakan pakai pada malam ini, yang mana tidak disebut nama-namanya, adalah untuk hiasan dan kegunaan harian dalam kehidupan. Kostum ini digunakan sewaktu majlis perkahwinan, tari menari, menyambut tamu yang datang ke rumah panjang dan sebagainya. Begitulah serba sedikit penjelasan tentang kostum tradisional ataupun pakaian tradisional wanita kaum etnik Kenyah. Dan aksesoris di tangan kanan Diana kita panggil kirep, yang diperbuat daripada bulu burung enggang.
Terima kasih Saudari Diana yang mewakili Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Seterusnya, Persatuan Kayan Sarawak, Connie Layun Laeng. Merupakan seorang suri rumah berumur 54 tahun. Kita akan bercerita sedikit mengenai pakaian-pakaian ini. Elemen pakaian tradisional Kayan menggambarkan keindahan budaya dan warisan masyarakat Kayan. Baju tradisional Kayan ini seringkali menampilkan kesan elegan dan simbol-simbol penting bagi komuniti tersebut. Elemen utama pakaian tradisional termasuk selendang timbangai, sejenis selendang atau kain panjang yang dibalut di bahu dan diikat di pinggang. Ia memainkan peranan penting dalam identiti pakaian tradisional Kayan yang sering dihiasi dengan corak tradisional yang rumit. Baju induk atau baju utama biasanya dibuat daripada kain yang berkualiti tinggi dan dihiasi dengan sulaman atau corak tradisional yang indah. Baju ini memiliki rekaan khas Kayan yang membedakannya daripada pakaian tradisional etnik lain. Puan kain pelikat. Puan adalah sejenis kain pelikat yang dibalut di pinggang. Kain ini seringkali diwarnakan dengan corak yang cantik dan kemas. Puan juga boleh dijadikan sebagai elemen penting dalam pakaian tradisional Kayan. Kita juga ada gelang pergelangan tangan dan kaki. Yang dihiasi dengan manik-manik atau ukiran yang unik. Ini menambahkan sentuhan estetik kepada pakaian tradisional Kayan. Hiasan kepala seperti mahkota atau hulu bulu burung sering dipakai untuk menunjukkan status atau peranan dalam masyarakat Kayan. Hiasan kepala ini biasanya diperbuat daripada bahan semula jadi seperti bulu burung dan tumbuh-tumbuhan. Antaranya manik-manik dan sulaman, rantai dan aksesoris yang dikenakan oleh wanita kaum Kayan. Seterusnya, dari Rurum Kelabit Sarawak, Saudari Phoebe Supong JB Woodford. Ladies' headgear is called pita ataupun peta, made of the finest expensive beads called bao alai. A peta may take 6 to 9 months to weave, and it is the most significant item of wear for ladies. To complete the beauty of the lady, she will adorn a pair of brass earrings called abegaing that hang down to the neckline. The second most important item of wear is the waistband called beret. A beret is weaved from selection of coarse colored beads. Its primary function is to provide a joint between a sapa arit, the blouse, and tekip arit, the skirt. Other items of value the Kelabit lady is wearing is necklaces called bana and bangles called leku. If she is participating in some sort of dance performance, she will adorn a pair of bouquet feathers picked from the finest of hornbill or eagle soft feathers. All these items contribute to the beauty and graceful look of a lady. Seterusnya, dari Persatuan Lun Bawang Sarawak, mewakili Saudari Patricia Litat Maripa, seorang Assistant Human Resources berumur 32 tahun. Wanita Lun Bawang mengenakan pakaian tradisional yang berwarna hitam dengan dihiasi manik yang berwarna-warni. Keistimewaan pakaian ini ditambahkan lagi dengan penggunaan aksesoris seperti patah alet birar di kepala, beret bau biral di pinggang, bane bau tulang dan bane bau di leher, serta leku bau burur di tangan. Kepelbagaian corak dan warna pada pakaian tradisional Lun Bawang ini membuktikan bahawa etnik ini merupakan sebuah etnik yang unik dan istimewa. Seterusnya, dari Persatuan Bisaya Sarawak, Cawangan Miri, diwakili oleh Saudari Adeline Michelle anak Philip Teh, berumur 32 tahun.
seorang staff nurse di Borneo Medical Center, memperkenalkan pakaian tradisional bagi wanita kaum Bisaya. Secara umumnya berasal dari bahagian limbang. Baju asal ataupun baju tradisional kaum wanita dibuat dari kain berwarna hitam dan dihiasi dengan pelbagai aksesoris dan hiasan yang diperbuat dari manik berwarna-warni dan tembaga. Setiap aksesoris yang digunakan mempunyai nama dan maksudnya yang tersendiri. Kain lilitan yang dipakai untuk hiasan di kepala yang berwarna merah dan putih dipanggil singgal asik. Bagi yang berambut panjang, rambut akan disanggul dan dihiasi dengan pelbagai aksesori. Kain kumbang ataupun selendang pula diperbuat dari kain songket dari pelbagai warna mengikut warna kegemaran orang yang memakainya. Baju asal pada mulanya dipakai semasa menghadiri majlis keramaian seperti majlis pertunangan, perkahwinan dan pesta di kampung-kampung. Namun kini ia juga dipakai semasa menghadiri majlis rasmi seperti menyambut lawatan pemimpin kerajaan, pesta babulang dan lumba kerbau dan menyambut ketibaan pelancong atau pelawat dari luar dan lain-lain keramaian. Seterusnya, mewakili Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak Petipun, Saudari Nicole Boon, berumur 18 tahun. Music yang dimainkan bolu biduk. This music is usually played during festival, especially in welcoming guests who visit the kampung. Traditional costume origin, asal pakaian tradisional dari Penan Suai Nia. Headgear name Peka is made from rattan. Red top outfit, Baju Bala means bravery. Sarong or libun is in green, the color of nature like trees and grass. Bracelets are called selungan, made from rattan, interwoven together. Clay or wild fruits are used in coloring to make the selungan black. Pakaian tradisional Tipun Penan. Terima kasih Nicole. Seterusnya, Saudari Mary Carl, seorang guru berumur 50 tahun, mewakili Persatuan Laki Put Sarawak. Pakaian tradisi Kiput lebih menyelah elemen songket. Jika dilihat dengan teliti, pakaian tradisi etnik Kiput ini sedikit berbeza daripada etnik lain seperti Kenyah, Brawan dan Lun Bawang. Pakaian Kiput lebih menyelahkan elemen tenunan songket yang unik selain dihiasi dengan peka. Hiasan kepala headgear, rantai manik kelasang, sapu tangan kuning, pelacir shtoa, gelang tangan bakhain, selendang selapai, persalinan pakaian terah kain sungkit, gelang tangan, gelengan, gelang kaki, geruncung, talai pinggang, tali pinggang, anting-anting, belacak dan belau telinga panjang. Itu adalah antara aksesoris yang digunakan oleh etnik Laki Put. Terima kasih Saudari Mary. Seterusnya, mewakili Persatuan Masyarakat Saban Miri Sarawak, Rami Yasa, dipersilakan. Saudara Rami Yasa mengenakan pakaian tradisional masyarakat Saban, menggunakan ukiran bermotifkan sen ai uk ataupun perut berudu yang diselitkan dengan ukiran tradisional orang Ulu. Manakala penggunaan warna putih dan hitam adalah menggambarkan kesejahteraan dan kesatuan yang jitu di kalangan masyarakat Saban, dan warna hitam melambangkan ketegasan, kebijaksanaan dan keberanian dalam menjalankan pengurusan untuk masyarakat. Manik yang di kepala dinamakan ta'aliu,
adalah sebagai alat tradisional yang melambangkan adat resam Saban dan selalu digunakan di dalam keramaian yang besar. Ani kabo atau manik kalung leher yang disulam dengan manik yang berkualiti dan ada buah manik merah adalah merupakan kalung manik rasmi Persatuan Saban yang mana menjadi kebiasaan masyarakat Saban yang digunakan pada majlis-majlis keramaian dan rasmi. Ataupun kabo, the centerpiece of the necklace. Yud ataupun baku yang dibuat daripada rotan dan dianyam juga alat tradisi kaum Saban yang mana selalu digunakan sebagai beg harian untuk membawa barang keperluan. Terima kasih Saudari Naremi mewakili masyarakat Saban. Dan last but not least, ini adalah model kita yang terakhir pada malam ini mewakili Persatuan Berawan Miri. Seorang suri rumah, Saudari Monica Lipang. Pakaian tradisi suku Berawan memiliki keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Busana yang bercirikan kain songket dengan corak tradisi digandingkan dengan sarung tangan yang bersulam atau kain manik yang menarik ada kaitan dengan sejarah suku kaum Berawan, di mana suku ini sudah awal berinteraksi dengan pedagang-pedagang awal Kesultanan Melayu Brunei. Selain itu, suku Berawan juga mudah bergaul dan boleh menyesuaikan diri di kalangan kaum lain, tapi boleh mengekalkan keunikan identiti tersendiri suku kaum mereka. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kesemua model-model fashion show traditional costume kita pada malam ini. Dengan itu berakhirnya traditional costume fashion show kita. Alright, itu dia. 1, 2, 3. Alright, smile everyone. Ni VIP kita thumbs up. Alright, once again thumbs up and freestyle lepas ni nanti. Alright, freestyle everyone. Yes. Alright. Thank you everyone.